Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 16 Februari 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Ketika pemilihan parti semakin dekat, kesaan agar Rafizi Ramli kembali aktif dalam politik dan menawarkan diri untuk bertanding kedengaran semakin kuat. Sebelum berundur sepenuhnya pada penghujung 2019, Rafizi merupakan watak berpengaruh dalam PKR dan dianggap salah seorang penasihat yang paling diyakini Anwar Ibrahim. Bekas ahli Parlimen Pandan itu juga dikenali sebagai individu yang mendedahkan beberapa skandal melibatkan kerajaan BN sebelum ini. Kini penyokong Rafizi mendesak agar dia kembali aktif. Namun kata Rafizi ada banyak pertimbangan yang perlu diambil kira sebelum dia bersedia memenuhi gesaan tersebut. Bercakap kepada Malaysia Kini katanya, antara pertimbangan yang diambil kira ialah jika kemunculannya semula dalam politik berbaloi kepada PKR dan rakan partinya yang mungkin kurang senang dengan pendekatan radikalnya. Tambahnya, beliau juga perlu realistik sama ada dia boleh mempengaruhi kebuntuan arah yang dialami PKR dan sekutu parti itu kerana wujudnya beberapa halangan yang berstruktur. Menurut Rafizi, sepanjang tempoh 10 tahun memberikan komitmen kepada politik, dia mengorbankan kerjaya yang baik, membelanjakan berjuta-juta wang simpanannya dan hampir dipenjara untuk tempoh yang lama. Walaupun tidak menyesali tindakan itu, kerana yakin ia membawa perubahan kepada negara, kini Rafizi berasa suasana politik sudah banyak berubah, khususnya berkaitan hal-hal dalaman PKR dan Pakatan Harapan. Bekas Perdana Menteri Najib Razak membidas tindakan seorang wakil rakyat pembangkang yang menentang cadangan untuk menukar nama Ketua Menteri Sarawak kepada Premier. Ini selepas adun penting Violet Young menyatakan cadangan penukaran itu sebagai syok sendiri, mengelirukan serta seperti jenama tisu. Dalam satu hantaran di Facebook, Najib mempersoalkan mengapa wakil rakyat DAP tersebut mempersoalkan perkara itu, sedangkan penukaran gelaran kepada Premier melambangkan kedudukan Sarawak sebagai rakan dalam Malaysia. Ini katanya selepas Akta E1642 berkaitan Sabah dan Sarawak yang merupakan komitmen kerajaan persekutuan terhadap Perjanjian Malaysia 1963 mula berkuat kuasa minggu lepas. RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 berkaitan pertukaran itu diluluskan dun semalam dengan majoriti lebih 2/3 apabila 67 ahli Dewan menyokong dan hanya 6 wakil rakyat menentang. Semalam Violet mempersoalkan mengapa Ketua Menteri perlu menggunakan nama Premier, iaitu nama yang sama dengan jenama kertas tisu sambil menunjukkan gambar kotak produk itu. Mengulas lanjut, Najib berkata, perkara itu bukanlah sesuatu yang melucukan kerana banyak lagi negara dan negeri menggunakan gelaran Premier seperti Australia dan China. Baik, sementara itu, Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fon Hing berpandangan Sarawak dan Sabah harus mendapatkan lebih banyak pengagihan kuasa daripada Putrajaya di sebalik menukar gelaran Ketua Menteri. Chan berkata demikian bagi mengulas kesaan agar Sabah mencontohi keputusan Sarawak dengan menukar gelaran Ketua Menteri mereka kepada Premier. Dalam satu kenyataan, Chan menegaskan bahawa istilah baru yang diterima pakai oleh Sarawak iaitu Premier tidak diiktiraf oleh Perlembagaan Persekutuan. Ini kerana perkara 160 hanya menyatakan Ketua Menteri atau Menteri Besar sebagai Ketua Majlis Eksekutif dalam sesebuah negeri. Chan berpendapat apa yang penting adalah mendorong lebih banyak pengagihan kuasa yang tertumpu pada Kerajaan Persekutuan, termasuk kuasa membuat dasar tertentu dan kuasa fiskal kepada Sabah dan Sarawak. Dia berkata persoalan buat Sabah bukanlah sama ada mereka harus mencontohi Sarawak, tetapi untuk memastikan pengagihan kuasa pusat kepada Sabah dan Sarawak melalui pindaan perlembagaan yang selanjutnya. Semalam Menteri Pelancongan Sarawak Abdul Karim Rahman Hamzah ketika membentangkan RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 memaklumkan pindaan itu
seiring dengan pindahan Perlembagaan Persekutuan yang berkuat kuasa minggu lepas. Baik, berita seterusnya. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memberi amaran agar tiada pihak yang mengganggu golongan ibu bapa yang mahu memvaksinasi anak-anak mereka. Khairy berkata demikian ketika memaklumkan liputan dan pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak semakin meningkat. Dalam ciapannya di Twitter, Khairy turut berkata ada pihak yang telah memfitnah bahawa anaknya hanya menerima suntikan kosong dan bukan suntikan vaksin. Khairy sebelum ini memuat naik video anak bungsunya Raif selesai menerima suntikan vaksin dos pertama pada 13 Februari lalu di laman TikToknya. Dalam pada itu, Khairy yang juga anggota Parlimen Rembau turut memuat naik graf perbandingan pendaftaran vaksin bagi kanak-kanak mengikut peratusan negeri. Secara keseluruhan, seramai lebih 800,000 kanak-kanak telah mendaftar dengan jumlah tertinggi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu 52%, manakala pendaftaran tercorot direkodkan di Kelantan dengan hanya 7% setakat ini. Seorang ibu tunggal Loh Siu Hong menuntut Majlis Agama Islam Perak, Kedah dan Pulau Pinang membuktikan bahawa dia telah mengizinkan agama 3 anaknya ditukar kepada Islam. Ini selepas bekas suaminya dilaporkan melarikan 3 kanak-kanak itu dan menukar agama mereka ketika Loh sedang menerima rawatan. Loh memberi tempoh 7 hari kepada pendaftar mualaf ketiga-tiga majlis tersebut untuk mengemukakan dokumen dan pengesahan bertulis berhubung perkara itu. Jika gagal berbuat demikian, simakan kehakiman akan difalkan tanpa sebarang notis lanjut. Buat masa ini, Loh masih tidak dapat bersama 3 anaknya walaupun akhirnya berjaya mengesan mereka setelah dilarikan bekas suaminya Nagashwaran dan diletakkan di bawah penjagaan sebuah NGO. Nagashwaran kini menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan dadah. 3 anaknya, pasangan kembar berusia 14 tahun dan anak lelaki berusia 10 tahun, bertemu sebentar dengan ibunya di IPD Kanga di Perlis 2 hari lalu. Namun mereka kini diletakkan di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat Perlis sementara menunggu keputusan permohonan habeas corpus di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Terdahulu Loh mendapat tahu Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin bertemu dengan anak-anaknya dan bertanya bagaimana mereka menganut Islam. Menurut laporan Free Malaysia Today, Loh menyuarakan kesedihannya kerana Muhammad Asri yang tiada pertalian darah dengan 3 kanak-kanak itu dapat bertemu mereka sedangkan dia sebagai ibu dihalang JKM atas alasan COVID-19. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Permatang Pau Nurul Izzah Anwar menggesa JKM untuk menyegerakan pertemuan ibu dan anak-anak tersebut bagi menjamin kesejahteraan fizikal dan emosi mereka. Suruhanjaya Security SC dijadualkan bertemu dengan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai kewangan dan ekonomi PSSC esok. Ini bagi menjelaskan penemuan mereka mengenai Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang terpalit dengan skandal pemilikan saham baru-baru ini. Menurut Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa itu, Wong Chen, PSSC akan bertemu dengan Badan Kawal Selia Pasaran Saham itu pada 9 pagi esok di Ibu Pejabat SC di Kuala Lumpur. Kata Wong, jemputan telah dihantar kepada semua 9 ahli PSSC termasuk pengerusinya Hassan Arifin yang juga pemimpin UMNO dan ahli Parlimen Rompin. Pada 21 Januari lalu, Malaysia kini melaporkan jawatan kuasa itu bercadang untuk memanggil SC bagi mendapatkan penjelasan mereka mengenai pemilikan saham Azam. Pegawai tertinggi SPRM itu mendapat perhatian ramai ekoran pemilikan sejumlah saham dalam 2 syarikat tersenarai di bursa. Pada 18 Januari, SC mengumumkan siasatan mereka tidak dapat secara muktamad memutuskan berlaku pelanggaran Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1951 atau SIKDA. Bagaimanapun susulan kritikan pelbagai pihak, SC menjelaskan pihaknya mendapati Azam mempunyai kawalan ke atas akaun jual beli sahamnya dan tiada bukti menunjukkan berlakunya jual beli secara proksi. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.